Sirih lipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan saya titipkan. Buat yang dihormati pensyarah penyelia Dr. Rosli bin Abdul Rahman, yang dihormati panel penilai pertama Encik Wan Aziz bin Wan Muhammad, yang dihormati panel penilai kedua Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Majid. Seterusnya rakan-rakan siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Haikal bin Ahmad Termizi dari Unit Bahasa Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail akan menjalankan pembentangan penyelidikan tindakan yang bertajuk Formula Jari Satah untuk meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk dalam kalangan murid tahun 3. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ayo kita berkenal dahulu dengan formula teknik jari satah. Formula teknik jari satah ini terdiri daripada awal pangkal huruf bagi perkataan, subjek, aktiviti, tempat, alat dan huraian yang disusun mengikutkan penetapan jari yang telah direncanakan. Formula ini telah dirumus khas bagi meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk dalam kalangan murid tahun 3. Seterusnya, kita pergi kepada liputan kandungan pembentangan yang akan mencakupi beberapa aspek iaitu refleksi pengajaran dan pemudahcaraan, 6 kriteria fokus kajian, objektif kajian, soalan kajian, peserta kajian, dapatan kajian dan seterusnya yang terakhir rumusan cadangan tindakan susulan. Refleksi pengajaran dan pemudahcaraan. Umum mengetahui bahawa kemahiran menulis merupakan kemahiran berbahasa yang kedua tertinggi setelah kemahiran mendengar bertutur dalam strata kemahiran berbahasa Melayu. Berdasarkan pengalaman mengajar semasa praktikum fasa kedua di Sekolah Kebangsaan Teluk Ketapang, Terengganu, pengkaji sendiri telah mendapati sebilangan murid tidak dapat membina ayat majmuk dengan mantap dan gramatis, khususnya murid-murid tahun 3. Melalui daripada penelitian dan pemerhatian, pengkaji sendiri mendapati terdapat 3 faktor yang dapat dilihat. Pertama, murid tidak dapat membina ayat majmuk berdasarkan gambar tanpa bimbingan guru. Kedua, murid hanya mampu membina ayat tunggal dan mempunyai struktur binaan ayat yang salah dan lemah. Ketiga, murid masih tidak dapat mengembangkan ayat. Bagi mengatasi isu dan masalah yang timbul ini, pengkaji telah mengadakan kolaborasi bersama guru pembimbing iaitu Cikgu Hasliza Hashim serta mengambil kira pandangan dari siswa guru yang mempunyai option yang sama serta melalui ilmu pedagogi pengkaji itu sendiri. Rentetan itu, pengkaji telah memperkenalkan suatu formula jari satah bagi menepani masalah yang timbul melalui perisian PowerPoint dan juga kit. Seterusnya, kajian ini berfokus kepada kemahiran fokus iaitu kemahiran menulis. Melalui 6 kriteria fokus kajian ini, yang pertama dapat dilihat melalui kebolehtakbiran. Pengkaji telah menjalankan kajian ini semasa mengajar sendiri di kelas 3 Al-Biruni, di mana kajian ini telah dijalankan tanpa mengganggu waktu pengajaran dan pembelajaran, utamanya subjek yang lain. Pengkaji sendiri telah menjalankan ujian pra mengikut aras pengetahuan murid melalui soalan yang dibina. Seterusnya, yang kedua, kepentingan kajian ini sudah tentu dapat meningkatkan persediaan dan penguasaan binaan ayat majmuk dalam kalangan murid kelas 3 Al-Biruni, terutamanya dalam menyiapkan soalan bahagian A yang kita tahu soalan bahagian ini yang terdapat pada kertas penulisan bahasa Melayu. Ketiga, kebolehgunaan. Melalui kajian ini, formula jari satah sesuai untuk membantu guru meningkatkan kefahaman murid, terutamanya mempelajari topik ayat majmuk dalam jangka masa yang pendek. Seterusnya, aspek kawalan. Pengkaji sendiri telah mengajar suatu PDPC sebenar di kelas tersebut. Melalui pengajaran yang telah dijalankan, penggunaan kit yang mudah dan kawalan yang minimum ini menyebabkan murid tertarik untuk mengetahui formula jari satah dalam meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk. Seterusnya, kolaborasi. Alhamdulillah, kajian ini telah dilaksanakan dengan baik di mana kerjasama pihak pentadbir dan guru sekolah serta pensyarah pembimbing telah diambil kira bagi meningkatkan lagi kajian ini supaya dapat memperolehi dapat membantu khususnya murid tahun 3 untuk menyiapkan diri menjawab soalan peperiksaan UPSR. Seterusnya, kerelevanan kajian ini kepada sekolah,
khususnya dapat meningkatkan pencapaian murid dalam subjek Bahasa Melayu terutama soalan penulisan bahagian A. Seterusnya kita beralih kepada cara pengumpulan data awal, mana pengkaji telah menjalankan ujian diagnostik. Melalui ujian diagnostik yang telah dijalankan, pengkaji mendapati peserta kajian mendapat markah yang sangat rendah disebabkan oleh peserta kajian seringkali membina ayat tunggal dan terdapat struktur kesalahan ejaan pada ayat tersebut. Seterusnya melalui ujian pra, melalui penelitian ujian pra, peserta kajian mendapati memperolehi markah sebanyak 30%, manakala peserta kajian kedua dan ketiga memperolehi markah yang rendah yang sama iaitu sebanyak 20%. Hal ini menyebabkan peserta kajian gagal mendapat markah penuh dalam membina ayat majmuk. Seterusnya, aspek temu bual yang dijalankan tidak berstruktur, di mana melalui penelitian ini peserta kajian kurang minat dalam topik binaan ayat majmuk dan hal ini menyebabkan peserta kajian sukar untuk mengingati struktur binaan ayat majmuk. Seterusnya, melalui pemerhatian tidak berstruktur, pengkaji mendapati peserta kajian seringkali mengganggu kawan sewaktu PDPC dijalankan dengan membuat bising semasa PDPC menyebabkan fokus yakni penumpuan murid kurang semasa PDPC dijalankan. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian yang merangkumi objektif umum dan objektif khusus, di mana objektif umum kajian ini adalah membantu murid bagi meningkatkan kemahiran menulis ayat majmuk menggunakan formula jari satah. Manakala objektif khusus yang terdiri daripada dua, pertama meningkatkan penguasaan kemahiran menulis ayat majmuk dalam kalangan murid tahun 3, kedua menjelaskan cara formula jari satah meningkatkan penguasaan kemahiran menulis ayat majmuk dalam kalangan murid tahun 3. Terusnya beralih kepada soalan kajian yang terdiri daripada dua. Yang pertama, apakah formula jari satah dapat meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk dalam kalangan murid tahun 3? Kedua, bagaimanakah cara formula jari satah membantu meningkatkan kemahiran menulis ayat majmuk dalam kalangan murid tahun 3? Seterusnya kita pergi kepada peserta kajian telah dipilih melalui beberapa kriteria yang terdiri daripada terdiri jantina daripada seorang murid perempuan manakala dua orang murid lelaki dan prestasi markah akademik yakni markah ujian. Rata-rata peserta kajian memperoleh di antara grade B dan juga grade C serta ciri khusus setiap murid dapat dilihat melalui paparan skrip yang dinyatakan. Kajian ini telah dijalankan tempohnya semasa praktikum fasa kedua. Seterusnya kita beralih kepada instrumen kajian yang telah dipilih melalui kajian yang dijalankan merangkumi 3 aspek iaitu ujian bertulis yang terdiri pada ujian pra dan ujian pasca 1 dan pasca kedua. Kemudian temu bual yang dijalankan, pengkaji telah menjalankan temu bual secara berstruktur. Seterusnya pengkaji telah menjalankan pemerhatian berstruktur semasa kajian ini dijalankan dan model kajian tindakan yang dipilih melalui kajian telah dijalankan iaitu model kajian tindakan Keynes dan McTaggart 1988 di mana model kajian ini merangkumi 2 gelung dan setiap gelung mencakupi 4 aspek iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Seterusnya kita beralih kepada merancang pelan tindakan gelung pertama di mana pengkaji telah mencipta BBM formula jari satah dalam bentuk PowerPoint. Hal ini mengambil kira pada pandangan Jewitt dalam kajian Mespana dan Subramaniam pada tahun 2015 menjelaskan bahawa penggunaan TMK dalam subjek di sekolah rendah menyebabkan murid-murid gemar dan bergembira mengikuti PDPC dalam bidik darjah berbanding pengajaran berbentuk tradisional. Dan dalam pelan tindakan gelung pertama ini, pengkaji telah mengambil masa selama 2 minggu. Pada minggu pertama, 17 Januari 2021, pengkaji telah memperkenalkan BBM formula jari satah kepada peserta kajian dan peserta kajian telah mempelajari pada 19 Januari 2021, peserta kajian telah mempelajari asas binaan ayat dan ayat majmuk. Seterusnya pada minggu kedua 24 Januari 2021, peserta kajian telah mempelajari binaan ayat majmuk dan pengkaji telah menjalankan ujian pasca dan melaksanakan sesi temu bual. Seterusnya pelaksanaan tindakan gelung pertama berbentuk PowerPoint dapat dilihat melalui 7 langkah yang dibina. Yang pertama, peserta kajian, pada slide yang pertama, peserta kajian perlu mengingati ataupun diperkenalkan dengan formula teknik jari satah oleh pengkaji. Kemudian pada slide yang kedua, peserta kajian akan memilih sekeping daripada 3 keping gambar yang disediakan
Dan pada slide yang ketiga, langkah yang ketiga, peserta kajian perlu membulatkan situasi yang terdapat pada gambar tunggal yang disediakan. Dan pada langkah yang keempat, peserta kajian perlu membina jadual. Langkah yang kelima, peserta kajian perlu melengkapkan jadual yang dibina mengikut rumus formula jari satah. Kemudian langkah yang keenam, proses pengulangan melalui bimbingan guru dilaksanakan. Hal ini bagi mengukuhkan lagi kefahaman dan ingatan peserta kajian mengikuti formula jari satah yang dibina. Pada langkah yang ketujuh, peserta kajian perlu menjawab soalan binaan ayat mengikut format penulisan bahagian A iaitu membina ayat dengan betul. Seterusnya, merancang pelan tindakan gelung kedua. Melalui gelung tindakan kedua ini, pengkaji telah mendirikan BBM formula jari satah berbentuk kit. Hal ini mengambil pandangan daripada Sufyan pada tahun 2015, penggunaan bahan bantu mengajar amat perlu kerana melalui bahan maujud, pembelajaran kanak-kanak akan jauh lebih bermakna berbanding proses pembelajaran yang berlangsung tanpa bahan maujud. Pelan tindakan gelung kedua ini mengambil masa selama 2 minggu. Pada minggu pertama, 14 Februari 2021, pengkaji telah memperkenalkan BBM formula jari satah kepada peserta kajian. 16 Februari 2021, peserta kajian telah mempelajari ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Pada minggu kedua, 21 Februari 2021, peserta kajian telah mempelajari binaan ayat majmuk dan pengkaji telah melaksanakan ujian pasca serta mengadakan sesi temu bual. Pelaksanaan tindakan gelung kedua berbentuk kit ini dapat dilihat melalui slide yang pertama. Peserta kajian diperkenalkan semula dengan formula teknik jari satah. Hal ini bagi mengukuhkan lagi iaitu keperluan asas untuk membina ayat majmuk. Seterusnya pada slide yang kedua, peserta kajian perlu memilih sekeping daripada 3 keping gambar. Langkah yang ketiga, peserta kajian perlu membulatkan situasi berdasarkan gambar tunggal yang disediakan. Kemudian peserta kajian perlu membina jadual. Langkah yang kelima, peserta kajian perlu melengkapkan jadual yang telah dibina. Kemudian proses pengulangan melalui bimbingan guru turut dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi kefahaman murid untuk membina ayat majmuk. Kemudian langkah ketujuh, peserta kajian perlu membina ayat yang selengkapnya mengikut format penulisan pada bahagian A soalan penulisan. Seterusnya, hal ini dapat dibuktikan melalui video pelaksanaan pada gelung pertama. 3. Tak ada. Semua 5, betul? Betul. Jadi sebenarnya cikgu nak bagi tahu dalam peperiksaan sebenarnya kita dah selesai satu langkah untuk kita nak menjawab soalan membina ayat pada bahagian mana? Soalan penulis kata seperti pada video pelaksanaan gelung pertama terdapat masalah dari segi internet. Hal ini menyebabkan kesukaran kepada peserta kajian untuk memberi fokus. Rentetan daripada itu, video pelaksanaan gelung kedua dapat dilihat dari penambahbaikan iaitu melalui pembinaan kit yang dibina oleh pengkaji bagi membantu peserta kajian untuk membina ayat majmuk menggunakan formula jari satah berbentuk bahan maujud. Yang telah cikgu ajar kepada hari itu, kepada anda semua, cikgu terangkan. Okay, baik. Sekarang ni cikgu nak tunjuk macam mana kita nak membina ayat ni menggunakan jari satah ni. Okey, baik. Sekarang ada gambar apa tu? Ibu. Ibu kan? Ya. Okey. Apa yang ibu sedang lakukan? Menjahit. Menjahit. Baik. Sekarang ni awak semua tengok yang kat cikgu punya skrin. Okey. Okey. Subjek kan? Subjek dia adalah Ibu. ibu. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kata apa tadi? Ibu. Okey. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian melalui aspek temu bual yang di mana respons salah seorang peserta kajian telah dipilih untuk menjelaskan keberkesanan BBM formula jari satah berdasarkan perbandingan terhadap gelung pertama dan gelung kedua. Temu bual ini telah dilaksanakan mengikut tema yang dijalankan oleh pengkaji melalui tema penglibatan dan juga kefahaman. Hal ini dapat dilihat pada jawapan gelung pertama peserta kajian. Ayuh sama-sama kita dengarkan
Kurang seronok cikgu. Sebab kalau seorang guna, ya orang lain tengok je. Seterusnya perbezaan jawapan daripada peserta kajian yang dipilih pada gelung kedua. Seronok ngak cikgu. Saya suka ngak kit ni. Seterusnya kita pergi kepada ujian pra, ujian pasca pertama dan ujian pasca kedua yang disediakan melalui perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca 1 dan ujian pasca 2 menerusi graf yang telah dibina. Baik, pada ujian pra, peserta kajian pertama telah berjaya memperoleh 30% markah dalam membina ayat, manakala peserta kajian kedua dan ketiga berjaya memperoleh markah yang sama iaitu sebanyak 20% berdasarkan soalan yang telah dikemukakan. Manakala pada ujian pasca yang pertama, peserta kajian kedua dan peserta kajian ketiga memperolehi markah penuh sebanyak 70% dan 80%. Manakala peserta kajian pertama berjaya mendapat 50% markah dan bilangan kesemua peserta kajian berlaku peningkatan markah. Tapi hasil daripada keputusan ujian pasca 1 ini telah menyebabkan pengkaji rasa tidak berpuas hati dan mengambil kira pada model kajian tindakan kemis dan Mat3 iaitu gelung kedua melaksanakan improvisasi, dan hasilnya alhamdulillah ujian pasca kedua peserta kajian berjaya memperolehi markah penuh dan rata-ratanya memperolehi di antara 80% dan 90% yang dikira sebagai grade A. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian melalui pemerhatian yang dilaksanakan mengikut tema iaitu tema tingkah laku, penglibatan dan juga masalah disiplin. Dalam tema tingkah laku, alhamdulillah di mana peserta kajian dapat mengikut arahan yang diberikan oleh pengkaji semasa mengendalikan teknik formula jadi satah. Namun dari segi perhatian ketika guru memberi penerangan berlaku sedikit masalah disebabkan masalah rangkaian internet dan juga gangguan iaitu PDPC, PDPR dijalankan di rumah. Seterusnya tema penglibatan, alhamdulillah pada kriteria yang ketujuh, peserta kajian dapat menjelaskan fungsi dan peranan jari dalam membina ayat majmuk dengan baik. Dan masalah disiplin, melalui tema masalah disiplin, alhamdulillah peserta kajian tidak menunjukkan sama sekali muka air bosan semasa menggunakan formula teknik jari satah sewaktu PDPC dijalankan, dan peserta kajian tidak mengganggu rakan lain semasa proses PDPC dijalankan. Seterusnya kita beralih kepada rumusan cadangan tindakan susulan. Melalui pelaksanaan BBM formula jadi satah berbentuk PowerPoint dan juga kit ini telah berjaya mencapai dua objektif kajian yang telah dijalankan. Di mana kelebihan BBM formula jadi satah berbentuk PowerPoint ini yang pada gelung pertama dilengkapi dengan banyak kemudahan untuk memuat naik gambar, audio, video dan animasi yang disediakan oleh pengkaji. Dan paling penting sekali di mana formula jadi satah ini dapat digunakan secara offline. Hal ini dapat membantu masalah peserta kajian melalui gangguan internet, rangkaian internet yang terhad yang menyebabkan kesukaran proses PDPC itu untuk dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan. Seterusnya, kelebihan BBM formula jadi satah berbentuk kit ini juga boleh digunakan oleh 13 murid pada masa yang sama, di mana melalui kit yang dibina ini peserta kajian dapat menggunakannya kerana kit yang dibina ini adalah tahan lasak dan boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Sekiranya pengkaji ditempatkan di sekolah yang kekurangan kemudahan internet, maka kesesuaian BBM berbentuk kit ini dapat digunakan kepada anak murid yang akan diajar, terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu. Seterusnya, kelebihan pendidikan ini bagi pengkaji sudah pastinya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pedagogi sewaktu mengajar subjek Bahasa Melayu, di mana melalui penelitian, melalui penemuan yang dijalankan dan juga kolaborasi di antara guru pembimbing, syarah pembimbing dan juga rakan siswa guru, ternyata ia dapat membantu pengkaji meningkatkan kemahiran mengajar khususnya dalam subjek Bahasa Melayu. Dan pengkaji juga dapat menimba pengalaman, di mana pengalaman ini yang sangat berharga
di mana pengkaji dapat membina keyakinan untuk melaksanakan kajian pada masa hadapan, dan pengkaji mengharapkan agar kajian ini dapat terus dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji baharu dengan meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan juga bahan binaan bantu mengajar ini dalam bentuk perisian yang lebih digital dan ekonomi. Terima kasih daripada saya sudahi pembentangan ini dengan ucapan yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.